Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah kerana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan kita dapat sama-sama pada malam ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Tuan, kita menjadi satu golongan yang beruntung disebabkan ramai di kalangan kita yang pada ketika ini ambil peluang pergi ke tempat-tempat lain, tapi kita mengisi rumah Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu perkara yang sangat disukai dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kelebihan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kelebihan orang yang menuntut ilmu dan orang yang menghadiri majlis yang diadakan oleh orang-orang alim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa yakunu ala thawabi 70 sadiqan." Wa fi hadithi Abi Dharr huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi rak'atin wa ibadati alfi maridin wa syuhudi alfi qatilin qila wa min qira'atil Qur'an faqala wa hal yanfa'ul Qur'an illa bil ilm. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berkaitan dengan kepentingan ilmu. Tuan-tuan, Nabi SAW menyebut, Nabi kata, "Man ta'allama baban minal ilm." Sesiapa yang mempelajari mana-mana bab daripada ilmu pengetahuan. Barang siapa di kalangan kita yang duduk kemudiannya ambil masa. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada orang yang ada ilmu, kepada tok-tok guru kita, sampai dia ni disibukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia tak sempat untuk cari rezeki untuk diri sendiri. Contohnya kita tengok Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Nah, ada dua orang Syekh Jalaluddin yang kita duk tengok, yang duk dengar kitab tafsir Jalalain tu dikarang oleh dua orang Syekh Jalaluddin, nama sama. Nah, Al-Mahalli seorang, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, seorang lagi Syekh Jalaluddin As-Sayuti. Nah, dua-dua orang ni depa yang karang kitab. Nah, mula Syekh Jalaluddin As-Sayuti dan kemudiannya disambung oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok cerita Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini. Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan kehidupan dia dengan dia ni mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kira dia ni penuhkan masa dia. Pagi kuliah subuh, bangkit awal, kemudian baca Quran, lepas tu sembahyang subuh berjemaah, kemudian bagi kuliah subuh, kemudian disambung lagi dengan pengajian duha sampai masuklah waktu tengah hari. Habis selesai waktu tengah hari, masuk waktu zuhur, rehat sat, kemudian sambung pula sampai masuk waktu asar. Antara asar dengan maghrib tu kadang-kadang diadakan majlis-majlis zikir. Kemudian disambung pula daripada lepas maghrib sampailah masuknya waktu isyak. Nah, sampailah isyak tu agak panjang sikit, selesai lepas pada waktu isyak tu, dan kemudiannya Syekh Jalaluddin ni Allah Subhanahu Wa Taala sibukkan dia dengan urusan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begitu sampai dia ni tidak sempat untuk cari rezeki bagi diri dia sendiri.
Sampailah pada satu ketika Syekh Jalaluddin ni dia mula fikir. Dia mula fikir tentang ada golongan-golongan ibu tunggal yang tidak dapat perhatian masyarakat pada ketika tu. Tuan-tuan, lah ni tak apa, macam-macam bantuan ada. Kan? Bantuan rakyat satu Malaysia lah. Boleh makan 5-6 tahun. Boleh dapat sekali bantuan rakyat ni tuan-tuan, boleh dapat, boleh lega tu 5-6 tahun pula. Kalau tak dapat apa, tak apa dah. Sebab dia boleh guna duit tu untuk belanja hari-hari, nak bagi makan, nak buh minyak kereta apa, naik pergi lah terang mana pun. Tak ada jadi masalah apa. Pasal bantuan rakyat dah ada. Bantuan untuk ibu tunggal, bantuan untuk ada persekolahan anak-anak. Tuan-tuan, lah semua lah ni dia ada bantuan. Jadi kita tak payah bimbang pasal tu. Jadi Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ni, dia bila timbul keadaan, timbul perasaan macam tu dalam hati dia, dia ambil suatu jalan, kemudiannya dia ni pi ziarah ke rumah-rumah ibu-ibu tunggal. Jadi dia himpun ibu-ibu tunggal ni dan kemudian dia tolong mereka. Tiap-tiap hari dia akan bangun pagi selepas subuh, lepas kuliah subuh dia akan keluar awal pagi. Dia pergi beli barang-barang keperluan dan kemudian dia sedekahkan kepada ibu-ibu tunggal, dan kemudian ada di kalangan mereka ni yang minta bantuan dia beli, tolong beli. Nah, tuan-tuan, itu Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin ni lain. Kalau kita pergi duduk tolong ibu tunggal, jadi ikut lain. Jadi ibu tu tak jadi tunggal dah. Kalau kita pergi tolong ibu tu sat saja, jadi hak kita. Kan? Tuan-tuan, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ni kemudian dia difitnah oleh masyarakat. Sebab dia mula kurang mengajar. Tapi apabila orang tahu cerita yang sebenar, barulah orang tahu betapa besarnya jiwa Syekh Jalaluddin As-Sayuti ni. Sebab dia bukan saja dia ni seorang yang mengajarkan ilmu, bahkan dia mempraktikkan ilmu yang diajarkan kepada manusia. Tuan-tuan, kita pun sama. Dalam masyarakat ni kita jangan kira untuk diri kita saja. Kita jangan kira ataupun kita fokus untuk diri kita, untuk kepentingan diri kita saja. Tapi sebenarnya kita kena melihat orang yang ada di sekeliling kita. Sebab itulah ada di kalangan kita ni yang tak heran pun, apa jadi kepada rakyat dia, ataupun apa jadi kepada orang lain, dia tak ambil kisah. Sebab dia berada dalam keadaan selesa. Yang terbaru ni pula disarankan pula kita ni pergi kerja bawa bekal. Tuan-tuan, pergi kerja bawa bekal. Sebab untuk menjimatkan kos perbelanjaan hidup. Tuan-tuan, takkan kita, negara kita ni miskin sampai tahap tu. Golongan yang ada gaji, golongan yang ada pangkat, tak salah. Negara Jepun memang betul lah. Mereka ada satu istilah bekas makanan yang mereka bawa tu, mereka panggil bento. Yang ni memang jadi tradisi orang Jepun, dia bawa bekas daripada rumah dia. Tapi tuan-tuan, bekas yang mereka bawa tu pun mereka boleh menjana ekonomi daripada sudut tu. Jadi kita kalau bawa bekas ni habis. Kan, bawa bekal ni pakai kerja pergi lagi lambat lah. Jepun tak apa lah. Jepun dia biasa, rutin dia daripada budak lagi memang dah diajar macam tu. Dan di tempat-tempat dia ni dia khaskan dah bekas-bekas makanan yang dibuat siap. Ini memang untuk orang-orang Jepun, dia ada dah tradisi macam tu. Kita ni tak menjadi tradisi. Tiba-tiba dalam keadaan negara kita yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bermacam-macam sumber, tiba-tiba kita kena bawa bekal. Kita ni disarankan supaya bawa bekal. Pasal apa tuan-tuan? Nabi sebut di dalam hadis yang lain, Nabi kata al-maghnamu duwalan. Nabi kata la taqumus sa'ah hatta al-maghnamu duwalan. Al-amanatu maghnaman. Ni ada dalil hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi peringatan awal dah. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sekiranya Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sampailah satu ketika al-maghnamu duwalan, iaitu harta-harta negara berpusing dan berkisar di kalangan pemimpin-pemimpin tertinggi. Maksudnya harta negara ni tak sampai kepada rakyat yang sepatutnya sampai kepada rakyat. Harta ni tidak sampai kepada rakyat. Jadi Nabi sebut al-maghnamu duwalan. Cakap Nabi tuan-tuan, Nabi bukan cakap saja. Nabi bukan dia cakap ikut dan saja-saja dia cakap untuk lepaskan apa yang ada dalam hati dia. Nabi bercakap berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan ilham yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian Nabi sebut yang kedua, Nabi kata al-amanatu maghnaman. Amanah dijadikan jalan untuk menghimpun harta dunia. Nabi habaq dah amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada pemimpin-pemimpin, kepada penguasa-penguasa di akhir zaman ni, dijadikan jalan rantai untuk menghimpun harta dunia.
harta dunia. Sebab itulah tuan-tuan, hari ini tengok apa berlaku kepada negara umat Islam yang dipimpin oleh umat Islam sendiri, tapi disebabkan tidak mengikut kaedah yang Allah Subhanahu wa taala suruh, maka kaedah yang mereka gunakan ini memusnahkan negara umat Islam sendiri. Tuan-tuan, lepas itu kita duk marah, tuduh Yahudi, tuduh kau ni, tuduh kau ni. Memanglah Yahudi ada juga sumbangan dia, tapi sebenarnya Yahudi tak payah buat kerja teruk. Sebab umat Islam sendiri yang merosakkan agama dia, yang merosakkan bangsa dia, yang merosakkan generasi dia. Sebab tu Nabi sebut, Nabi kata lagi, man ta'allama baban min al-ilmi liyu'alliman nas yakunu ala sawabi 70 sadiqan. Sesiapa yang mempelajari mana-mana bab daripada ilmu pengetahuan kerana hendak mengajar manusia, nescaya baginya adalah pahala sebanyak 70 orang yang benar, iaitu wali Allah. Tuan-tuan, pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-wali Allah ni tidak sama. Seperti mana wali Allah, seorang wali Allah yang nama dia anak Zubair bin Awam, Sa'id bin Zubair. Kisah Sa'id bin Zubair yang kita tahu cerita dia ni, Allah panjangkan umur dia sampai dia masuk di zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj satu pemimpin zalim dia, tuan-tuan, dia kesalahan mencuri, bunuh. Siapa mencuri, bunuh terus. Siapa berzina, bunuh terus. Siapa lawan dia, bunuh terus. Hajjaj ni bukan lekeh, dia ni hafal Quran. Dan hafal Quran bukan cakap hafal Quran, faham Quran dan ingat Al-Quran. Sambil naik kuda baca Quran. Kita nak baca apa, kita tak hafal kan? Dia hafal Quran. Hafal Quran sambil naik kuda, jadi imam, boleh jadi imam. Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk, Allah Subhanahu wa taala larang kita jadi satu kumpulan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala larang kita jadi kumpulan yang melampaui batas. Ambil satu contoh lah, kita lama dulu masa muda tak semayang. Mailah ni semayang, kemudiannya dia nak tobat, dia punya pulun semayang subuh, orang semayang 2 rakaat, dia hentam 6. Orang tanya siapa? Padahal dulu aku tak nak semayang subuh. 6 rakaat, 1 salam. Buat pandai-pandai lebih. Tuan-tuan, tak boleh macam tu, sebab yang tu melampaui batas. Melampaui batas yang tak ada di dalam syariat. Begitulah berlaku kepada Hajjaj Yusuf As-Saqafi yang dia ni Allah Subhanahu wa taala murka dan marah kepada dia. Dia ni satu hari dia masuk di dalam istana dia, kemudian dia tanya, man la yakhfini. Dia tanya, wahai semua kaum yang ada, wahai orang yang ada dalam istana ni, aku nak tanya, siapa di kalangan hampa ni man la yakhfini, yang tak takut dekat aku? Ni dia tanya, siapa di kalangan hampa ni yang tak takut dekat aku? Tanya Hajjaj Yusuf As-Saqafi kepada orang yang ada di dalam istana. Kemudiannya pengawal-pengawal ni semua tunduk, tak berani, memang takut dengan Hajjaj ni. Hajjaj ni, dia ni tak kira apa, siapa lawan dia, bunuh terus. Dia tak buh ISA apa semua tu, dia tak buh, dia bunuh terus. Buh ISA apa semua ni lambat. Dia kira cantas, bunuh terus, jadi senang. Tuan-tuan, sampailah bangun seorang pengawal. Bila dia duduk desak mereka pun bangun seorang pengawal. Dan pengawal ni kata, nama orang yang tak takut ni ada seorang, nama dia Sa'id bin Zubair Al-Awam. Tuan-tuan, bukan orang lekeh. Sa'id bukan ulama biasa. Sa'id bukan ustaz biasa. Sa'id bukan ustaz biasa, bukannya orang hak mengaji biasa ni. Tapi Sa'id adalah salah seorang daripada wali-wali Allah. Dia ni salah seorang daripada wali Allah. Itu orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih berada pada jalan wali Allah Subhanahu wa taala. Sa'id kemudiannya pengawal ni diarahkan oleh Hajjaj. Hajjaj kata, wahai pengawal, hampa pergi panggil, pergi tangkap dia mai di istana ni, bawa dia mai sini. Kemudian tuan-tuan, pergilah pengawal-pengawal ni ke rumah Sa'id. Sampai di rumah Sa'id, mereka bagi salam. Mereka pun sebenarnya Hajjaj dengan Sa'id, dia tahu siapa yang lebih dekat dengan Allah. Walaupun Hajjaj satu orang pemimpin, walaupun Hajjaj ni satu pemimpin yang orang takut pada ketika tu, rakyat dia sangat takut kepada dia, tapi tuan-tuan, pada masa yang sama mereka sangat gerun dengan Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair Al-Awam. Sebab apa? Yang ni wali Allah, yang ni orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selepas tu kita sampai di rumah Sa'id, dia bagi salam, dan kemudian dia masuk. Sa'id tanya, wahai pengawal, dia kata,
kenapa hampa datang ke rumah aku? Dia kata, sebenarnya kami dihantar oleh Hajjaj. Hajjaj hantar kami supaya bawa hang bertemu dengan Hajjaj. Dia kata, pasal apa Hajjaj nak jumpa aku? Dia kata, mereka pun tak beritahu cerita yang sebenar. Hajjaj nak jumpa dia. Tapi tuan-tuan, inilah wali Allah. Kemudian Sa'id kata, boleh tak aku nak ambil sedikit masa, aku nak ambil wuduk, kemudian aku nak pakai pakaian cantik, dan kemudian aku nak melaksanakan solat. Sa'id pun dibagi masa oleh pengawal, dan Sa'id dia ambil yang sembahyang. Lepas ambil wuduk, selesai wuduk, dia pun kemudian pakai pakaian putih, pakaian yang cantik-cantik kemai, dengan rida dia, dengan sorban dia, dengan wangi-wangian. Kemudian dia melaksanakan solat 2 rakaat. Selesai sembahyang, kemudiannya puak-puak ni, pengawal ni tanya, wahai tuan, depa ni pun panggil tuan ke dia. Wahai tuan, dia kata, pasapa bila hang buat hang sembahyang ni, pasapa hang ambil sembahyang, kemudiannya sedangkan ni bukan waktu solat. Kemudian Sa'id jawab, dia kata, sebenarnya dia kata, aku ambil wuduk tu adalah diumpamakan bahawa aku itulah wuduk aku yang terakhir, selepas ni orang yang akan wudukkan aku. Kemudian aku pakai pakaian putih ni, dia kata, itu menandakan bahawa suatu hari aku akan dikapankan. Selepas ni dia kata, aku akan dikapankan dengan kain putih. Dia kata, kemudiannya aku sembahyang 2 rakaat. Dia kata, itulah sembahyangku yang terakhir, solat aku yang terakhir. Tuan, nampak tak? Sa'id ni dia tahu hari nak mati dia. Dia tahu itu saat yang terakhir dia boleh sembah Allah, dia boleh solat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan tak tahu. Kita tak tahu. Tu pun kita buat macam kita tahu. Tak ada apa satu. Orang kelang kabut main sembahyang, apa sembahyang jemaah, masuk kuliah, dengar kuliah apa, kita buat tak heran je. Sebab kita kononnya lebih hebat daripada Sa'id bin Zubair Al-Awwam. Kononnya macam kita tahu dah hari mati kita. Kononnya macam kita ni dah buat persediaan yang cukup lengkap. Tuhan panggil bila saja bertemu dengan Allah dalam keadaan kita ni boleh jawab dengan mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tu pendapat kita dan perasaan kita sendiri. Sa'id bin Zubair kemudian dibawa bertemu dengan Hajjaj. Masuk saja Hajjaj ni satu orang yang cukup sombong. Sebab tu tuan-tuan, kita ni sebenarnya kena buang satu sikap, satu sifat hak suka bawa pangkat ni. Kita masuk dalam rumah Allah, kalau boleh ni kita buang pangkat kita. Nah, kita masuk langkah saja masuk dalam rumah Allah, kita buang pangkat, buang harta kita, buang apa saja yang ada dalam hati ni. Nak masuk langkah-langkah masuk rumah Allah, rasalah bahawa kita ni adalah hamba Allah. Sehari aku nak sembahyang aku hamba yang hina di sisi Allah. Ni kita masuk dalam rumah Allah dalam keadaan kita bawa pangkat kita. Dalam keadaan kita rasa orang kena hormat kita sebab kita satu orang yang ada nama di dalam masyarakat, satu orang besar di dalam satu organisasi. Jadi kita masuk dalam rumah Allah, kita masuk dalam keadaan bawa pangkat, bawa harta, bawa kehebatan, bawa title kita. Esok kita bertemu dengan Allah, rasalah kita masuk dalam rumah Allah ni seolah-olah kita akan satu hari masuk dalam kubur, kita tinggal semua pangkat, semua harta, semua apa-apa yang kita duk bangga hari ni, kita akan tinggal berdasarkan kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasatun. Nah, ada 3 perkara yang ikut mayat. Bila kita mati kita ni ada 3 perkara yang akan ikut kita sampai ke dalam liang lahat esok ni, sampai liang lahat. Nah, yang pertama dia kata ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama sekali ahli keluarga kita, sahabat handai kita. Ahli keluarga, sahabat handai ni kira duduk dalam satu kumpulan. Kemudiannya wa maluhu, harta kita akan ikut kita, kenderaan kita ikut kita, telefon kita, handphone kita ikut kita semua. Apa yang ada dekat kita dulu ni dibawa pergi, ikut kita. Wa amaluhu, dan kemudiannya amal-amal yang kita lakukan sewaktu kita berada di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita dicabut nyawa pada saat ni. Ni pada ketika ini kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak tuan-tuan, apa kita bawa bertemu dengan Allah? Ni kalau Allah ni dah balik-balik lagi, malaikat mai. Malaikat mai cabut nyawa kita. Kemudian agak-agak apa kita nak bawa bertemu dengan Allah, sedangkan hari-hari kita disibukkan dengan kerja kita. Kita disibukkan dengan urusan dunia sampai kita ni tidak ingat tentang amalan kita. Itu tak kira dengan kumpulan-kumpulan yang sesat, tuan.
kumpulan-kumpulan yang sesat, kumpulan-kumpulan yang menolak hukum Tuhan, kumpulan munafik, kumpulan yang fasik. Nak di akhir zaman ni Allah Subhanahu Wa Taala bayar cash kat kita. Nah, Nabi duk doa jangan bayar cash, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk juga sikit-sikit. Tuan-tuan tengok apa kesan daripada kita tolak hukum hudud, kita tidak melaksanakan hukum hudud. Ada orang kata pula hudud ni dia kata macam lagu raya, ada musim. Tuan-tuan, orang cakap macam tu tak boleh. Sepatutnya dia buat satu usaha untuk dilaksanakan hukum ni. Tuhan nak tunjuk apa dekat kita tuan-tuan? Pencuri yang mencuri tak dihukum, tak dihukum mengikut hukum Islam. Lah kali pencuri lah ni curi, kemudian dia potong tangan pula, potong tangan orang. Orang hak barang dia kena curi tu dipotong tangan dari pencuri yang melaksanakan hukum ni. Nah, dia laksana pada orang yang tak sepatutnya. Tu yang kata tuan-tuan. Sebab itulah masa Brunei satu. Cerita Brunei bila dah dia mula istihar kata nak buat hukum hudud, nak buat hukum mencuri, potong tangan, zina apa semua ni nak buat mengikut syariat Islam. Tuan-tuan, kemudiannya banyak komen, mufti Brunei dihentam. Mufti Brunei dihentam, Sultan Brunei dihentam. Ada orang kata apa kat Sultan? Dia kata elok dia kenyang lah, tuan-tuan. Dan dia. Dan satu lagi ada orang juga kata, dia kata apa? Dia kata ustaz, dia kata sebenarnya saya kenal sangat dengan Sultan ni. Saya duduk besar. Dia kata, pasal apa? Pasal dia nak jaga harta dia harta banyak. Sebab tu yang dia buat hukum ni supaya rakyat tak mencuri. Tak apalah. Kalau dia buat kerana tu pun tak apa. Bukan jadi salah. Memang surat Tuhan suruh buat macam tu supaya terpelihara darah manusia, terpelihara manusia ni daripada gangguan, daripada benda jahat, daripada perkara jahat yang dilakukan oleh manusia lain. Nah, sebab tu kita doa tu, a'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita doa tu pasal apa? Antara salah satu dia bukan doa saja, cara aplikasi dia ialah kita melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, apa jadi selepas tu bila dah mufti dihentam, sultan dihentam? Tak masuklah dalam berita TV apa ni, tak masuk. Tapi cerita yang sebenar dihentam. Apa jawab Sultan Brunei? Dia kata beta nak melaksanakan hukum ni sebab beta tidak mahu dipertikaikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun beta tahu tiap-tiap kita ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala seorang diri, tapi beta tak mahu dipertikaikan oleh rakyat. Dia tak mahu rakyat pertikai dia esok di akhirat. Biar rakyat pertikai hari ni atas dunia tak apa tuan-tuan, jangan kita dipertikai esok di akhirat. Macam tu kita. Jadi mak pak di rumah jangan sampai anak bini kita esok pertikai kita esok di padang mahsyar. Duduk di mahsyar esok anak kita pertikai kita, isteri kita pertikai kita. Sebab apa? Sebab kita tidak bawa mereka ini kepada jalan agama. Kita ingat dengan duduk di rumah, dengan kita ingat dengan kita bagi pakai tudung apa sikit, nak semayang apa tak tinggal sikit, yang tu cukup dah ilmu pada dia. Tapi tuan-tuan, ramai di kalangan umat Islam hari ini yang mengambil Islam, mengambil agama Allah Subhanahu Wa Taala ni sikit-sikit. Ambil tang ni, dia biar tang ni. Dia tahu kita nak buat semua mana boleh. Kita bukan Nabi, kita bukan wali, kita bukan orang-orang soleh. Kita tak boleh faham macam tu. Kita kena cari jalan, berusaha supaya kita boleh buat yang terbaik. Pasal apa? Untuk kehidupan kita. Pasal apa? Untuk upgrade hidup kita. Upgrade hidup kita ni kita boleh duduk dalam rumah ni sewa. Lepas sewa rumah ni nampak rumah ni pun tak apa sesuai dengan gaji kita, gaji banyak dah. Tak boleh duduk, dia tak boleh duduk. Masyarakat sini nampak low class. Nampak tak ubah ni, mereka ni tak erti. Pindah pergi duduk tempat lain. Sampailah ke Betam Perdana ni. Main-main duduk di Betam Perdana ni, dia lupa dah dulu ni dia asal orang biasa je. Orang susah je. Kan? Macam tu kita. Kita pun sama. Kita pasal apa? Kita boleh upgrade hidup kita daripada biasa. Sampai macam tu. Pasal apa kita tak boleh upgrade amalan kita, ilmu kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah yang Nabi SAW duk pesan supaya kita ambil peringatan. Mati saja kita, masuk dalam kubur, 3 perkara ni akan ikut kita. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Batu yang ada orang yang dia reti tentang hukum Tuhan, dia cukup takut. Sebab ni, apa yang dia buat ni akan dia ambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Mufti Brunei pula jawab. Mufti Brunei jawab apa? Dia kata, saya tak mau cakap banyak. Dia kata, cuma yang saya nak sebut, dia kata, di negara di negara di Mekah, dia kata, di Mekah dilaksanakan hukum hudud, siapa yang mencuri dipotong tangan. Tapi setahu saya, dia kata, lebih ataupun hampir ataupun lebih daripada 4 juta tiap-tiap tahun orang pergi ke Mekah.
yang kata tadi ni, bila orang kata kalau sekiranya Brunei buat, dia kata pelabur tak akan masuk, pelabur asing tak akan masuk Brunei. Jadi terbantut perniagaan ekonomi Brunei akan jatuh. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mufti ni jawab macam tu. Dan kemudian yang terbarunya kita pun dengar cerita, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan, kalau tak silap 6 lagi tempat timbulnya minyak. Minyak petroleum timbul. Timbul lagi minyak, dia ada 6 tempat. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk dengan jelas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Allah Subhanahu Wa Taala kata, in tansurullaha yansurkum, kalau sekiranya kamu tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan tolong kamu dan berdiri dan tetaplah kamu di atas landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tentuan golongan-golongan manusia yang mereka ini sudah hampir kepada Allah. Hati mereka ini dekat dengan Allah. Mereka inilah yang mereka ini mengaji, mereka ini belajar untuk jadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang telah diulang-ulang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali kata, al-ilmun nafi' ma yazidu bi khawfika ila Allah. Dia kata ilmu yang manfaat itu ialah apabila seseorang tu mengaji, makin takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dua orang ni, seorang yang Nabi sebut dalam hadis ni, pemimpin dan juga ulama, Nabi sebut cukup penting dalam satu negara. Nabi kata, sinfana minan nas iza saluha saluhan nas wa iza fasada fasadan nas. Nabi kata, sinfana minan nas, disifatkan ada 2 kumpulan manusia yang berada di dalam masyarakat. Iza saluha saluhan nas, kalau sekiranya baik 2 kumpulan ini, kalau mereka ini baik. Wa iza saluha saluhan nas, kalau sekiranya mereka ini baik, maka masyarakat ni akan jadi baik, sebab masyarakat akan ikut mereka. Wa iza fasada fasadan nas, dan kalau sekiranya mereka ini buat benda-benda buruk, benda-benda fasid, benda-benda merosakkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang di bawah dia pun akan melakukan kerosakan. Kemudiannya sahabat tanya, man huma ya Rasulullah, siapakah 2 golongan yang disebutkan ini ya Rasulullah? Nabi kata, al ulama wal umara. Nabi kata ulama dan juga Nabi kata pemimpin. Tentuan, inilah yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam pada hari ini. Inilah yang berlaku di dalam masyarakat umat Islam hari ini. Pasal apa kita tidak boleh melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk satu-satu. Kita tak mau melaksanakan hukum qisas, hukum ta'zir, hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan wa yazharu zina. La, tentuan, kita duduk tepi jalan, boleh tengok orang berzina. Macam mana? Mereka boleh berzina, kemudiannya selfie, tangkap gambar. Ni, berzina. Orang Islam buat kerja tu. Kemudian hantar masuk dalam FB, dalam Twitter, dalam Instagram, dalam Telegram, hantar dalam WhatsApp, seluruh dunia boleh tengok. Nabi sebut betul. Nabi kata di akhir zaman, Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yazharu zina. Nabi kata akan berlakunya satu perkara, itu zina ni dizahirkan secara terang, tak ada segan, tak ada malu apa. Dia bagi tahu nama dia, dia bagi tahu nama boyfriend dia, dua-dua Islam, tangkap gambar, selfie, hantar ke seluruh negara, seluruh dunia boleh tengok kerja zina yang mereka buat. Tentuan, Nabi sebut wa yazharu zina. Nabi kata maka kita hampir dengan hari kiamat. Balik kepada hadis yang saya bacakan tadi, Nabi kata wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid. Nabi kata kemudiannya akan balik 2 perkara ni, akan balik. Ahluhu, adik-beradik kita, isteri kita yang kita sayang, anak kita yang kita kasih, kita pesanlah macam mana pun, jangan baliklah. Kalau ayah mati, orang tunggu. Petang-petang main doa sampai malam, ayah takut. Tentuan tak percaya, saya balik, masuk dalam rumah kita, duduk dalam bilik, tutup lampu, bagi gelap. Tutup lampu, tutup aircon, kipas apa jangan buka, tutup, jangan bagi ada ruang udara langsung. Duduk dalam bilik tu, duduk dalam gelap, jangan lena. Kan duduk, kemudiannya muhasabah diri kita. Ni kita duduk dalam gelap tu, saat lagi kita boleh bangkit buka lampu. Saat lagi kita boleh bangkit, saat lagi dahaga ayak, boleh pergi minum ayak. Kita duduk dalam kubur, tuan-tuan, bukan ada siapa nak hentak ayak kat kita, dan bukan ada siapa nak tolong kita, bukan ada lampu, bukan ada cahaya apa. Okay. Bukan ada cahaya, bukan ada lampu, bukan ada siapa pun yang akan mai tolong kita esok waktu kita duduk dalam kubur. Bayangkan 10 minit kita duduk dalam tu, dalam rumah kita, jangan buka kipas, keluar mesti pecah peluh.
peluh bercerau. Pasal apa? Panas. Tu duduk dalam ruang, dalam bilik yang luas. Bayangkan kita duduk dalam kubur, duduk dalam keadaan mengiring, duduk atas dunia ni kita boleh duduk dalam macam-macam cara. Sebab itulah Nabi pesan awal. Nabi kata a'dzarallahu ila mri'in. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kamu. Allah panjangkan umur kita tuan-tuan, sampailah umur kita ni a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mahu menerima keuzuran. Kita duduk habaq dekat Tuhan, kita uzur, kita sakit. Sampai umur tua kita habaq Tuhan, kalau aku sihat aku semayang. Kalau aku sihat aku pergi masjid. Kalau aku sihat aku akan pulun menuntut ilmu supaya ilmu yang aku dapat ni boleh memperelokkan ibadat dan boleh mendekatkan diriku dengan Allah, dengan Engkau ya Allah. Pada ketika itu Nabi pesan a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mahu menerima keuzuran yang kita ucapkan. Kita habaq kita uzur, Tuhan tak mau pakai. Pasal apa? Dulu aku bagi hang sihat 40 tahun. 40 tahun hang sihat, apa hang buat untuk Islam? Yang hang buat untuk diri hang ada. Nah, 40 tahun Tuhan bagi kita sihat, 40 tahun Tuhan bagi kita tubuh badan elok, 20 tahun Tuhan bagi masa dekat kita, 15 tahun Tuhan bagi masa dekat kita, 7 tahun, 3 tahun pun akan dipertikaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu kita cakap dengan Tuhan, kita kata aku uzur dan aku tidak sempat berbuat ibadat dan berbuat kebaikan pada jalan-Mu ya Allah, daripada seseorang yang telah dilanjutkan usianya sehingga sampai 60 tahun. Sampai Tuhan panjang umur dia sampai 60 tahun, dia tak buat apa untuk Islam, tiba-tiba dia mati ataupun tiba-tiba dia kena sakit, dia diserang stroke dan sebagainya. Pada masa itu tuan-tuan, duduk tengah stroke ni baru fikir, duduk tengah sakit ni baru duduk fikir, dia kata aku ni kalau tak uzur ni aku boleh pergi macam apa. Kalau dia cakap macam tu sebab dia memang duk pi, tak apa. Nah tuan-tuan, saya tak tahu, saya tak ingat, saya cerita ke tak lagi, ada satu orang pakcik, saya duk pergi mengajak di satu tempat. Tuan-tuan, dia ni hebat. Nah, umur rasa-rasa 80 dah. Tapi Allah bagi kat dia kuat. Saya pun tak sangka umur dia tu 80. Nah, dia mengaji duduk depan sekali, belah kiri, belah ni, belah kanan ni. Duk ada satu tiang, duduk tepi tiang. Tapi dia tak sandak di tiang tu. Dia duduk saja tepi tiang. Kan? Bila dia nak bangkit, dia akan pegang tiang tu sikit. Dia akan pegang tiang sikit. Dan tiap-tiap kali kalau saya sampai, dia akan ada dulu. Bukan dia berebut nak main nak azan dah. Dia main, dia akan cuci surau, cuci bersih surau. Ni cerita orang, bukan cerita dia. Dia tak main cerita. Bukan kita langgar-langgar pergi, dia tahu Ustaz tadi saya cuci surau dah. Dia tak main habaq macam tu. Tapi cerita orang. Kemudiannya dia ni duk sakit lama dah, dan doktor dah letak tarikh untuk operasi dia, tapi dia tak pi operasi tu. Bukan sebab apa, sebab dia takut ni, dia takut dia tak ada masa. Bila dia pi buat operasi, dia akan ada masa panjang yang dia kena rehat, dan dia tak boleh sembahyang berjemaah dan tak boleh duduk dalam majlis ilmu. Tuan, rupanya macam tu. Tiba-tiba satu hari saya pergi kuliah, selepas sebulan saya pergi pula kuliah di tempat tu, tengok dia tak ada di tepi tiang. Tanya, mana pergi pakcik ni? Dia berkata, awak ustaz tak tahu kah? Dia kata, saya tak tahu, saya bukan Tuhan. Kata, kalau kita Tuhan kita boleh tahu semua. Kita duduk melawak macam tu. Dia kata, tak ada lah pakcik ni. Saya malam tu rasa macam nak tutup kitab, nak balik tak mau mengajak. Rasa tak ada mood nak mengajak. Pasal apa? Hari-hari duduk tengok dia. Sebab kita tahu dah dia orang baik. Mungkin dia dengan kita pun entah dia dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tak boleh kata kita hebat. Kan? Kita duk main betul mic apa, bubuh tangkap gambar rakam apa, belum tentu kita bagus. Kita duk kata kita ustaz, kan? Belum tentu kita bagus lagi. Kita ustaz duk mengajar ni pun belum tentu kita ni hebat dan bagus pada orang lain dah. Hak ni ketentuan Tuhan. Allah tengok kita ni keadaan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Allah boleh tengok masuk sampai dalam hati. Tuan-tuan, lepas pada tu bila saya tanya, dia bercerita rupanya rutin dia tuan-tuan, bila dia pi ni semua orang memang sedih, tapi pada masa yang sama dia kata, ustaz, habuan dia cantik. Masa dia nak mati ni, dia sebelum tu memang pagi-pagi dia bangkit awal baca Quran, lepas tu dia akan mai jalan kaki ni, awal lagi dia mai, dia akan ni cuci kapet apa semua ni, buka tingkap surau jenis lama.
buka tingkap surau, kemudiannya kalau tak ada orang mai azan, dia akan azan. Dia akan azan dan tak pernah dia mengut. Kita suruh mai orang lain mai wai, apa dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia. Sampailah dia ni seminggu lagi dia nak pergi. Isteri kata dia ni rasa berat dia, tapi tak apalah. Dia kata mudah-mudahan dia kata kita jumpa lagi. Dia kata dia pergi tu masa operasi, masa duduk di hospital tu, dia duduk pergi semayang jemaah di surau. Doktor mai nak check tak ada. Pakcik pergi mana? Akhirnya dia ni sakit ni kritikal. Dia sakit cukup kritikal. Lepas kata usus dia dah pecah. Tapi Allah bagi kekuatan kat dia duk mai mengaji, tak tahu kata sakit. Kan kita mai ni ke? Kan ustaz kuliah lama sikit dia kira ni ustaz ni memang pandai, aku tahulah semua dia duk bang tu semua aku tahu dah. Duk ulang apa tu. Kan ceritalah hak lain-lain ke apa ni Mongolia kan, cerita Mongolia ke hak yang kita tak nak pergi tu. Kan ni cerita hak semua hak memang duk ulang hak tu. Duk ulang hak semua orang, ustaz mana pun duk ulang hak tu, cerita lain-lain sikit. Cerita ke tentang untuk menaikkan taraf ekonomi negara ke apa ke. Cerita macam mana cara nak buat bekai ni, nak pergi tempat kerja kan, baguslah juga. Dia tadi duk cerita pasal cerita benda yang sama. Tuan-tuan apa jadi? Cerita lepas pada tu dia operation, dia tak sedar, dan selepas tu dia sedar. Dia sedar sat, dia tanya macam mana, dia kata surau, dia kata okey lah. Macam mana tempat mengaji kita, macam mana orang pergi sembahyang jemaah. Dia tanya hak tu, tuan-tuan. Dia tanya yang tu dulu pasal apa? Dia dah biasa rutin kehidupan dia macam tu. Kita wallahualam macam mana keadaan kita, pasal kita takut sebab rutin kita yang lain. Rutin kita ni bukannya main semayang, main mengaji. Rutin kita tak sama. Kita mungkin ada benda yang lebih seronok. Mungkin rutin kita ni lepak kedai kopi. Ada juga lepak kedai kopi ni kan. Dia pergi duduk pagi-pagi tak ada kerja apa. Pergi duduk kena teh pagi. Kawan tu pergi bila pun, duduk ada tau ni. Kan? Orang main bila pun jauh dengan dia. Kan? Dia tak ada kerja apa. Ada juga orang yang lagu tu. Kan? Jadi kita tuan-tuan boleh pilih jalan-jalannya. Macam mana jalan yang telah ditunjukkan oleh orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, pakcik itu akhirnya pergi dengan jalan yang baik. Dia bercerita Allahu Akbar. Nah, meninggal dia dalam keadaan baik. Meninggal dia dalam keadaan duk teringat nak semayang. Masa duk sakit tu, masa dia dah tak boleh bangkit, dia duk pakai pipe dah ni, bubuh pipe dah. Dia berbubuh macam-macam dah di dia. Dia celik mata, dia duk buat isyarat, teringat pasal semayang, teringat pasal apa yang dia buat. Dia Tuhan kira akan keuzuran dia. Kita tuan-tuan belum tentu. Tuhan kira kalau sekiranya kita pergi duk abang, wahai Tuhan aku uzur, wahai Tuhan aku jantung tak elok. Hang dulu masa jantung elok hang guna main badminton. Jantung hang elok dulu hang guna main badminton, hang guna kayuh basikal, hang guna pergi duk jogging rabat bukit. Kan? Lah ni masa jantung tak elok hang main semayang, betul hang duk abang kata hang tak larat. Jantung tak apa elok dah, buah pinggang pun tak apa clear. Dia saya kau boleh duduk lama ni, buah pinggang. Saya kau boleh duduk lama, orat tak apa clear. Dulu masa orat clear, kita tak guna pada jalan Allah. Salah guna. Salah guna tubuh yang Tuhan bagi dekat kita, Allah Subhanahu Taala akan mempersoalkan kita esok di akhirat. Tubuh kita pun sama. Kemudian wa yabqa wahidan. Tadi harta adik-beradik kita semua akan balik. Kemudiannya harta kita juga akan balik tuan-tuan. Harta ni tuan-tuan kena ingat. Kita jangan kedekut, jangan bakhil sangat. Jangan bakhil sangat. Jangan sampai surau, jangan sampai masjid buat keluar notis nak bayar duit karan. Nak bayar duit TMB tak ada. Nak bayar karan tak ada, ataupun orang duk mongot buat surau hangat ni. Hangat surau jadi hangat. Rumah kita sejuk gedi. Ni rumah kita ni tidur di rumah sampai kena pakai tu baju hak geng Eskimo duk pakai. Punya sejuk aircon ni ketak. Kan? Ketak badan-badan. Tapi bersiapa kita boleh main tempat kita ni, main tempat ibadat ni hangat. Bersiapa? Tuan-tuan ingat satu ayat Quran Tuhan sebut ma kanaztum li anfusikum. Kita ni jangan buat pasal. Bayangkan harta yang ada dekat kita ni, kalau kita ni duk kira himpun harta kita saja, kita tak bersedekah pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala esok bila kita mati sampai daripada mahsyar, masa dipersoal kita, dihisap kita, pada ketika itu Allah panggil malaikat. Wahai malaikat, ambil balik harta dia dulu hak dunia ni. Tarik mai balik harta dia, kemudiannya buat apa tuan-tuan? Pelekat di badan kita. Nah, kalau kita tokek lori, bayangkan, kalau tokek lori teruklah. Kan, kita wira pun teruk dah tuan. Kan, EX5 pun teruk dah, ada motor EX5 tak nak naik main mengaji. Naik main mengaji naik basikal dia.
Kan nak main mengaji dia niat nak senaman. Senaman apa? Hang pi waktu lain lah senaman. Nak main mengaji naik basikal saja. Kan? Kemudiannya main mengaji naik basikal. Motor taklah naik main mengaji. Kan? Motor besar kecil apa semua tak nak buat main mengaji. Kereta ke apa ke, dia duduk tunggu kereta taruh abang pergi jalan-jalan pergi Kuala Lumpur. Kan? Tentu kalau dia helikopter tak payah main dah. Susah pula nak parking ni. Kan? Jadi hak kenderaan, hak elok-elok, hak ada kita bayangkan kalau tu EFI sudah. Esok ni Tuhan panggil malaikat ambil EFI dulu ni gantung di badan dia. Sebab dulu dia tak guna kenderaan ni pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita beli, duk kerja beli kenderaan, kereta sampai 3 biji. Tak puas hati tengok keluar pula baru launching kereta baru Aziah, beli pula Aziah. Kan pergi beli Aziah pula, abang pergi market. Abang pergi masjid ni tak ada pun, tak ada nama, tak ada tersenarai kereta ni. Kan esok bayangkan kereta tu dipelekat. Balik sekali try tengok tu sudah buat payah. Kan? Ambil kunci kereta, kunci motor, kunci kereta, kunci rumah, kunci bilik apa semua ni ambil, kunci jamban, kunci mangga kereta apa ni, mangga motor ambil, kemudian tuan-tuan gantung di telinga. Gantung di telinga, bubuhlah kau mana pun, bubuh kau tengkok ke apa ke. Kemudiannya ambil duit. Dia ambil duit kita ni, duit shilling, duit RM1, duit RM50 ni sumbat masuk ke hidung, ke telinga, suruh bini tangkap gambar. Kan? Kemudian WhatsApp tengok apa orang komen. Uduh ke tak uduh? Kan? Apa orang akan komen bila orang tengok kita ni? Hak itulah gambaran esok ni. Kita esok ni Tuhan akan panggil harta kita pelekat pada tubuh kita ni. Harta yang kita duk himpun atas dunia hari ni bayangkan Tuhan panggil ma kanaztum li anfusikum. Harta kita ni akan dipelekat pada tubuh kita satu ni. Dipelekat kat tubuh kita ni. Bayangkan esok kita nak bergerak depan Tuhan dengan harta yang banyak, yang harta tu tak boleh bagi manfaat dekat kita hari ni tuan-tuan. Nah, Allah Subhanahu Taala bagi rezeki lebih, kita jangan bakhil, jangan kedekut. Nah, orang meminta sedekah bagi. Orang minta derma kita bagi, kita tak rugi sikit pun. Tak ada siapa yang rugi. Bagi dekat dia, jangan fikir banyak. Dia jadi kaya pada kita pun, apa salahnya? Yang tu ketentuan Tuhan untuk dia. Kecuali dia memang letak hari ni saya nak bitikan nombor ekor tak ada duit. Ataupun dia letak hari ni tak kena ayat ketum ni, tolong bagi mai RM5. Nak pergi kena ayat ketum, tu tak boleh lah. Yang tu memang sah-sah kita tak boleh bagi ke dia. Nah, satu hari tuan-tuan ayat ketum ni pun satu hari. Saya kenal satu pakcik di kampung ni, kenal dia ni, kenal ni. Allah Ta'ala Haji Man kita ada. Haji Man ni muka bersih, dia pun muka bersih juga pasal pakai Fair and Lovely. Kan? Jadi dia ni saya kenal dia ni masa saya duduk di kampung umur 16, 15 tu, sebelum keluar kampung ni. Kenal di masjid ni, Haji ni. Kenal di masjid dah. Duduk di masjid sampai kita besar duduk jumpa dia balik ni duduk di masjid. Sampai satu hari ni dia diperkenalkan oleh ahli-ahli dia akan satu ayak nama dia Nes Ketum. Lepas campur Nescafe dengan ayak ketum jamu dia. Lepas jamu tu lah ni tuan-tuan, tak pergi masjid dah. Ni bukan cerita mereka. Saya balik bila pun waktu maghrib kita sampai tengok pasal apa dia duduk datang ni. Sampai Isyak kita nak keluar pergi sembahyang masjid, tengok dia duduk tadi. Kita angkat tangan pun dia tak boleh nak tengok dah. Dia malu. Pasal apa? Dia orang masjid boleh terpengaruh dengan ayat ketum ni, tinggal habis ke semua. Sampai pukul 12, pukul 1 baru balik. Esok pagi sama juga, pagi-pagi ni mai dah. Tuan-tuan jangan mai kau main. Awal cantik hidup dia, dekat penghujung hidup jadi geng ketum. Nah, geng ketum elok lah. Nah, haram buang lah benda-benda ni. Bagaimana jadi karut dalam masyarakat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak lagi ubat-ubat lain kita ambil makan yang tak menyebabkan kita ni lalai buang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa yabqa wahidun yarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Esok ni bila masuk dalam kubur tuan-tuan, semua balik. Yang tinggal apa dia? Yang tinggal amaluhu. Kita kalau terfikir tengoklah amal kita apa ada. Apa dia amalan kita yang kita duk kemas ni? Yang kita duk kemas sangat atas dunia lah ni. Matilah ni duk dalam kubur ni. Amal apa? Harta kita lagi banyak pada amal. Adik-adik kita lagi banyak. Kawan kita lagi banyak daripada amalan kita. Mati-mati duduk dalam kubur esok ni, malaikat Ar-Rahman mai suruh tulis amalan. Masa tu habis. Tulis bukan main. Tulis pula amalan buruk kita tak boleh tulis. Malaikat kata awak tak tulis amalan buruk orang. Tak boleh tulis pasal apa?
Dia tahu amalan buruk dia lebih banyak daripada amalan baik dia. Tuan-tuan, muhasabahlah diri kita. Ambillah i'tibar. Jangan sampai bila nyawa kita sampai di sini, bila matahari terbit di sebelah barat, pada ketika itu segala sedekah, segala amalan, segala bentuk ibadat yang kita buat tidak akan lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebagai mukadimah hadis kita pada malam ni. Nah, itu mukadimah hadis. Nah, terlajak sikitlah. Nanti kita tengok sikit kitab kita sambung kitab kita pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hari itu kita dah masuk ayat yang ke-25, iaitu ayat yang berbunyi, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya dia kata, aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Itu ayat ni, ayat yang ke-25 dalam surah Yasin. Kita dah baca tentang tafsiran ayat ni, dan kemudian kita tengok tentang pengajaran ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat seorang yang beriman ialah berani berdepan dengan sebarang risiko ketika menyatakan kebenaran. Maksudnya antara sifat orang yang beriman ni dia berani. Sebab apa? Dia tahu Allah Subhanahu wa taala ada. Dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada dia. Sebab itulah dia berani berdepan dengan sebarang risiko. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita geram keluar mai dalam suabang. Dia kata ada beberapa orang ulama ataupun tok guru duk hasut remaja umur 16 tahun, 17 tahun supaya berjihad. Dah buat salah ke? Salah ke? Dah, kita dah tua dah, tak larat. Hak orang muda-muda boleh pi, apa salah? Tuan-tuan, apa cakap keluarga kepada orang-orang yang syahid pada jalan Allah? Kita memang sedih lah tengok satu sudut sedih sebab kena bom, mati, hancur dan sebagainya, terbunuh. Tapi tuan-tuan, lepas ni datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita datang sama saja. Kita main dari Tuhan, main dalam keadaan kita ni tak ada dosa. Allah hantar kita main atas dunia ni bersih. Orang suka main-main dengan kita, orang duk main tucak kita, hitam ke putih ke kita, semua orang akan kata kita comel, kita segak waktu kita kecil. Pasal waktu tu kita ni dapat rahmat pasal kita tak ada dosa. Kita lahir dari Allah, kita datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan datang dalam keadaan kita tidak berdosa. Kita harap kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam keadaan kita tidak berdosa. Tapi sayangnya kita balik bertemu dengan Allah, kita ni datang tak ada dosa, balik bertemu Tuhan, bertemu dalam keadaan dosa yang cukup banyak. Macam mana kita nak berdiri depan Tuhan esok? Lah tuan-tuan, berdiri musim panas ni pun tak boleh tahan lah. Tu matahari duk ada berjuta berbilion jauh dengan kita. Bayangkan esok matahari sejengkai atas kepala. Kan? Nak berjumpa dengan Tuhan esok. Orang-orang yang mati syahid ni mereka datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak berdosa dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka ini juga tidak berdosa, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu geng ni nak hisap apa? Nak hisap apa kat depa? Depa pergi berjumpa Tuhan, tak ada dosa, tak gaduh hisap. Sebab tu yang disebut antara golongan dia dapat pelepasan daripada dihisap ialah orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab mereka ini dihapuskan segala kejahatan, segala dosa yang mereka lakukan disebabkan mereka ni menumpahkan darah mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang telah berlaku kepada wali Allah yang saya cerita awal tadi, yang nama dia apa? Nama dia anak Zaid, dia nama dia Sa'id bin Zubair Al-Awwam, yang dia ni dibunuh oleh Hajjaj. Sewaktu dibunuh oleh Hajjaj, tengkok dia pelanting dan kemudiannya dia bercakap, wahai Hajjaj, dia kata selepas ni hang tak boleh bunuh siapa-siapa pun. Dan kemudiannya darah yang terpercik ini menulis perkataan la ilaha illallah, tu wali Allah. Nah, mati dalam keadaan syahid. Maksudnya mereka-mereka ini disebabkan memperjuangkan hukum Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga tuan-tuan, dah kita takut nak pergi, kita jangan kata apa, kita jangan duk condemn, kita jangan duk petikai. Nah, kita jangan duk petikai. Kalau ada orang nak pergi syahid pada jalan Allah, kita terus duk petikai apa? Okay? Kita terus duk petikai apa? Kita tak erti, kita duk dendam. Ni duk petikai apa? Nak duk hasut apa semua ni? Biar hasut pergi lah, bukan hasut pergi merompak, hasut pergi berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian disebutkan lagi, dia kata sebagaimana beraninya Habibun Najjar menafikan apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan yang sebenar. Habibun Najjar ni apa? Dia ni nafi depa saja. Bukan dia nak harta, bukan dia nak apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u man la yas'alukum. Habibun Najjar kata sebelum tu, dia kata ikutlah mereka-mereka ni, man la yas'alukum, yang mereka-mereka ini tidak minta apa-apa pun daripada hangpa ni, tak minta harta, tak minta bayaran, tak minta pangkat. Ajran wa hum muhtadun. Mereka ini nak bawa kamu kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, banyak jadi macam tu, orang tak akan ikut kita apabila kita nak ajak melakukan kebaikan. Maka barang siapa yang berani menyatakan kebenaran walaupun pahit dan sukar untuk diluahkan, nescaya ia akan dirahmati Allah, sebagaimana firman Nabi, sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Umar yaqulul haqq wa in kana murran tarakahu al-haqqu wa ma lahu sadiqun. Riwayat Imam Tirmizi. Terjemahan dia, Allah merahmati Umar Al-Khattab kerana dia tetap mengatakan kebenaran walaupun susah dan pahit. Maka sifatnya yang berani berkata yang benar menjadikan dia tiada teman orang pada ketika tu, sebab dia ni Umar ni sebab keras, Umar ni sebab dia straight, Umar ni dia straight. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab ni, ada di kalangan sahabat-sahabat sendiri ni hak duk rapat pun jadi renggang. Pasal apa? Takut mereka dengan Umar. Sebab apa? Straightnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab biasa panggil Abu Hurairah, biasa panggil Abu Hurairah, tanya berkaitan dengan harta, berkaitan dengan apa ni dia panggil apa? Khazanah negara. Masa tu ada tuan-tuan, khazanah negara ni, kita ada masalah ni, kita cerdik boleh sebut khazanah negara asal macam kita pandai hurai sangat. Tuan-tuan, zaman Sayyidina Umar, zaman tu pun ada dah khazanah negara ni. Panggil Abu Hurairah, tanya berkenaan dengan khazanah. Abu Hurairah nak jawab ni ketak. Sebab yang tanya tu Umar, yang tanya tu Sayyidina Umar. Biasa kalau tak silap satu cerita kisah $1 lah, $1 saja Sayyidina Umar dia suruh bagi balik, jangan main. Yang kata Sayyidina Umar ni, $1 saja dia nak pecat. Ni tuan-tuan, juta-juta tak pecat pun, juta bilion sapu tak ada apa, biasa kan. 250 juta, 24 juta, 70 juta rosak bil gitu ya kan. Tak ada nak kena pecat apa dia bau sikit, tak ada masalah apa. Hang pecat aku buka rahsia. 20 sen. Kalau tidak, buka rahsia. Macam tu ya, cerita lagu tu ya. Cerita yang duk jadi ni di zaman kita ni macam tu, tuan-tuan. Kemudian sesiapa sahaja yang menyatakan kebenaran akan diuji dengan berbagai ujian. Sekiranya ia beriltizam dan istiqamah di atas kebenaran, maka ia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan nak dapat kemuliaan Allah ni bukan satu jalan yang mudah. Kita dah ingat mudah semayang habis clear. Kita dah ingat mudah baca Quran habis macam tu je. Kita dah ingat mudah puasa, betul rajin sebut la ilaha illallah subhanallah jadi mulia. Tak, tuan-tuan. Sebenarnya kita kena ada ujian dalam kehidupan kita. Kita kena ada ujian dalam kehidupan kita. Kita tengok Syekh Ahmad Yasin mati dibunuh. Syekh Ahmad Yasin, Dr. Abdullah Al-Azam dalam usaha dia untuk menyatukan umat Islam di Pakistan dan di kawasan-kawasan berhampiran dia juga dibunuh. Besok beberapa kali dia cuba dibuh bom di bawah mimbar yang dia nak berkhutbah, dan khutbah dia hari itu nak menceritakan tentang nak tarik umat Islam dan bersatu untuk melaksanakan hukum Islam. Kemudiannya dibom mimbar tu dia buh bom 4 tan tapi tak jadi apa, tuan-tuan. Kemudiannya dalam perjalanan dia pada satu hari nak buat rundingan di antara ketua-ketua negara Islam pada ketika itu, dan sorak-sorak ni telah ditandatangan. Kemudian dia dibom dengan kenderaan dia. Allah nak tunjuk kenderaan kereta ni hancur, tapi Allah Subhanahu wa taala tunjuk bahawa itulah rupa orang yang syahid pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ujian yang besar yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka. Dan ayat yang seterusnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Sadaqallahul azim. Qila lahu 'inda mautih, setelah ia mati
Setelah siapa mati? Setelah Habibun Najjar ini mati. Habibun Najjar ini dibunuh. Dia kata, qila dukhulil jannah, masuklah dia ke dalam syurga. Terus dia ni, maksudnya masa dia mati tu Tuhan dah tunjuk jalan dia ke syurga. Terus syurga dia ni. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Tuhan tunjuk dah. Dia ni sempat kata waktu nak mati tu, dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Masa dia pembunuh dia tu, dia ada cerita tentang macam mana dia dibunuh. Nah, ada ulama bahaskan banyak cerita macam mana Habibun Najjar ini dibunuh. InsyaAllah kita akan baca selepas ni cerita tentang tafsiran yang mengatakan macam mana Habibun Najjar ini dibunuh. Tapi di dalam Al-Quran disebut dengan jelas, qila dukhulil jannah lahu 'inda mautih wa qila dakhala hayyan. Ada ulama kata dia ni masuk dalam keadaan hidup. Maksudnya masuk hidup-hidup dalam syurga ni. Nah, maksudnya dia rasa sungguh, rasa dengan fizikal, rasa dengan tubuh dia yang dia ni berada di dalam syurga. Ketika tu qala ya laita qaumi ya'lamun, dan ayat ni dia panggil harfu tanbih. Itu menguatkan dengan ayat yang sebelum tu yang kata qila dukhulil jannah. Nah, abang kata qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia kata kalaulah rakyat, kalaulah orang-orang ni semua tahu, kalaulah kaum-kaum ni aku tahu bahawa aku ni hak ni tengah nak mati ni, nak nampak dah ni Allah Subhanahu taala buka jalan syurga dah. Nampakkan syurga kepada aku. Dia kata kalau mereka ni sama Tuhan tunjukkan. Waktu Tuhan tunjuk dekat aku waktu nak mati ni, kalau Tuhan pun sama juga tunjuk dekat mereka ni, maka pada ketika tu mungkin mereka ni akan beriman. Tuan-tuan, Habibun Najjar pada dasar dia tengok dia dibunuh. Ada yang kata dijijak perut dia, ada yang kata disula kok punggung dia sampai keluar kayu kok mulut. Sebenarnya pada ketika tu Allah dah nampakkan roh dia ni tengok syurga. Maksudnya dia mati dalam keadaan dia ni tak rasa sakit sikit pun, sebab Allah Subhanahu taala cabut rasa sakit pada diri dia, sebab Allah dah matikan dia. Ada riwayat kata Allah dah matikan Habibun Najjar sebelum tu lagi. Maksudnya dia Allah nampakkan syurga terus. Setelah jelas Habibun Najjar menzahirkan imannya dan selesai memberikan nasihat serta seruan kepada kaumnya, ternyata mereka tetap berdegil dan keras hati untuk menerima nasihat dan seruannya itu. Bahkan mereka naik darah dan sangat marah kepadanya sehingga tidak dapat mengawal diri lalu membunuhnya. Bila dia duduk bagi nasihat, duduk bagi nasihat, mereka ni mula marah, mereka ni mula tak boleh kawal perasaan. Akhirnya mereka membunuh Habibun Najjar dengan keadaan yang dahsyat. Nah, di sini dia buat mai ada 5 perkara berkaitan dengan bagaimana Habibun Najjar ini dibunuh, dan yang kelima tu diberikan keterangan yang panjang. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung pada masa yang lain tentang bagaimanakah tajuk dia selepas ini, bagaimanakah Habibun Najjar dibunuh. Nah, bagaimanakah Habibun Najjar itu seorang wali Allah yang telah dibunuh oleh puak Antaqiyah ataupun Ashabul Qaryah yang disebutkan dalam surah Yasin yang kita duk baca tu. Rupanya di sebalik cerita Ashabul Qaryah ni ada cerita beberapa orang yang terkorban demi mempertahankan agama Allah Subhanahu taala. Jadi tuan-tuan, kita tidak diberikan ujian yang macam tu. Ujian kita ni apa dia? Kita mai sembahyang jemaah, itu pun ujian dah. Nak mai sembahyang jemaah pun ujian dah. Nak mai mengaji ni pun cukup ujian cukup besar, dengan TV, dengan anak duk pegang tarik kain, dengan kita ni jadi ketua persatuan Pertabi lagi. Pertabi tahu apa dia? Persatuan takut bini, kita ketua. Jadi macam-macam. Jadi duk takut nak mai mengaji tu, hak tu pun satu dah. Boleh mai lepas mai mengaji ni bahasa lapang dada tuan-tuan. Jadi kita tuan, jadi tengoklah hak mana yang hadis yang saya sebut tadi, yang Nabi kata yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Esok kita mati, anak pinak kita, bini kita, suami kita, adik-beradik kita, kawan rakan balik, harta kita balik. Yang tinggal dekat kita apa dia tuan-tuan? Amaluhu. Amalan kita yang akan tinggal dekat kita. Amalan yang tinggal dekat kita inilah akan menemani kita di alam barzakh, sehinggalah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari yang sangat dahsyat, satu hari yang disebut sebagai yaumur radifah, yaumul musailah, yaumul hisab, yaumul haq. Satu hari yang sangat dahsyat, satu hari yang kita akan dipersoalkan oleh Allah, satu hari kita akan dipersoal, diviva. Nah, siapa yang ambil PhD buat apa ni tesis ni, kita akan diviva
Tuhan akan bayar kita esok. Nah, hari ni atas dunia boleh lah. Kan, awak kejit mata sikit kan, lagu mana belanja tarik satu, lepas bayar. Esok depan Tuhan, tak boleh buat apa. Kita kena jawab betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.